Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid ustazah, Alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 4 dan kita masih di pelajaran yang pertama iaitu berkaitan pengenalan ilmu Faraid. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan pada subtopik yang ke-7 dan yang ke-8 iaitu berkaitan kewajipan sebelum membahagi pusaka dan juga golongan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai. Dan untuk tajuk ini kamu boleh merujuk kita masing-masing di halaman yang ke-8 dan juga 9. Pastikan ya semua sudah baca doa belajar terlebih dahulu, dan jika semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama iaitu kewajipan sebelum membahagi pusaka. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa setiap manusia pasti akan menemui kematian, sama ada dia sedari ataupun tidak, dan sama ada dia ada mempunyai harta yang ditinggalkan ataupun tidak. Bagi yang mempunyai harta adalah menjadi tanggungjawab waris sama ada anak kandung atau sesiapa sahaja untuk mengurus harta peninggalan si mati itu dengan sebaiknya. Sebelum harta pusaka tersebut dibahagi-bahagikan kepada yang berhak, waris-waris si mati bertanggungjawab untuk menyelesaikan beberapa hak dan kewajipan yang berkaitan dengan harta si mati. Oleh itu, apakah sebenarnya hak ataupun kewajipan yang perlu disempurnakan terhadap harta peninggalan si mati? Mari kita sama-sama pelajarinya satu persatu. Hak-hak yang wajib disempurnakan apabila matinya seseorang menurut susunannya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah perbelanjaan untuk pengurusan jenazah. Perbelanjaan pengkebumian ataupun pengurusan jenazah bermakna semua perbelanjaan yang telah dikeluarkan untuk segala urusan berkaitan pengkebumian jenazah yang diiktiraf oleh syarak, iaitu pada perkara-perkara yang wajib sahaja. Kos perbelanjaan ini boleh diambil daripada harta si mati, termasuklah kos untuk pembelian peralatan kafan, keranda, upah membawa mayat ke kubur dan upah penggali kubur. Setelah urusan perbelanjaan pengkebumian jenazah diselesaikan, hendaklah pula menjelaskan segala hutang piutang si mati. Hutang terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama yang berkait dengan hak manusia dan yang kedua yang berkait dengan hak Allah Ta'ala. Hutang yang berkait dengan hak manusia ialah hutang-hutang si mati semasa hayatnya kepada seseorang. Ini termasuk juga urusan bank, pinjaman, gadaian, ganti rugi dan sebagainya. Sekiranya orang yang memberi hutang itu memaafkan ataupun menghalalkan hutang-hutang tersebut, maka gugurlah kewajipan membayar hutang tersebut ke atas waris-waris si mati. Manakala hutang yang berkait dengan hak Allah Ta'ala pula adalah seperti bayaran fidyah, zakat, nazar, upah haji fardu, iaitu jika semasa hidupnya mampu mengerjakan haji tetapi tidak mengerjakannya lagi, dan lain-lainnya. Setelah menunaikan segala hutang piutang si mati sama ada dengan manusia ataupun dengan Allah Ta'ala, maka waris-warisnya hendaklah menunaikan pula segala wasiat yang ditinggalkan oleh si mati, iaitu sekiranya si mati semasa hidupnya ada meninggalkan apa-apa wasiat. Wasiat ni maksudnya ialah pesanan ataupun ikrar ataupun perjanjian yang dibuat oleh si mati sewaktu hayatnya berkait dengan hartanya. Bagi waris-waris yang hendak melaksanakan wasiat tersebut, hendaklah memastikan terlebih dahulu wasiat itu adalah sah mengikut hukum syarak, iaitu tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati dan boleh melebihi 1/3 daripada harta si mati jika mendapat kebenaran waris-waris yang lain. Dan setelah selesai ketiga-tiga hak yang kita sebutkan tadi, barulah disempurnakan hak yang keempat, iaitu disempurnakan pembahagian harta pusaka kepada waris yang layak menerima mengikut hukum faraid. Jadi itulah dia murid, 4 kewajipan ataupun hak terhadap harta peninggalan si mati yang wajib diuruskan oleh waris-warisnya yang masih hidup. Iaitu yang pertama, kita ulang lagi, iaitu yang pertama perbelanjaan untuk pengurusan jenazah. Yang kedua, menjelaskan segala hutang piutang si mati. Yang ketiga, melaksanakan wasiat si mati jika ada. Dan yang keempat, barulah disempurnakan pembagian harta pusaka kepada waris mengikut hukum faraid.
Seterusnya kita berpindah pula kepada subtopik seterusnya, iaitu berkaitan golongan yang boleh mempusakai dan tidak boleh mempusakai. Terdapat 4 golongan yang mempusakai. Yang pertama ialah golongan yang boleh mempusakai dan boleh mempusakakan hartanya, iaitu seperti ibu, bapa, anak dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan yang boleh mempusakai harta tetapi tidak boleh dipusakakan hartanya. Mereka ini adalah semua para nabi alaihimussalatu wassalam. Oleh itu, semua harta yang ditinggalkan oleh para nabi setelah wafat adalah menjadi sedekah. Golongan yang ketiga ialah golongan yang tidak boleh mempusakai harta tetapi hartanya boleh dipusakakan kepada orang lain. Mereka ini adalah golongan hamba mub'ad. Hamba mub'ad itu maksudnya ialah orang yang berstatus separuh hamba. Contohnya, ada 2 orang berkongsi membeli seorang hamba, lalu salah seorang daripada tuannya tadi memerdekakannya. Maka jadilah dia sehari merdeka dan sehari hamba. Pada hari merdekanya, boleh dia bekerja dan memiliki harta. Apabila dia meninggal dunia, boleh dipusakakan hartanya itu. Dan golongan yang keempat ialah golongan yang tidak boleh mempusakai harta dan tidak boleh dipusakakan hartanya kepada orang lain. Mereka adalah golongan hamba yang lain daripada hamba mub'ad dan juga orang-orang yang telah murtad. Hamba yang selain hamba mub'ad tidak boleh mempusakakan hartanya kerana mereka sendiri tidak boleh memiliki harta dan dirinya itu adalah merupakan harta kepada tuannya. Jadi itulah dia murid-murid, golongan yang boleh mempusakai harta dan tidak boleh mempusakai harta. Dengan itu selesailah pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah doakan semua boleh memahami dengan baik. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamu wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.